Assalamualaikum. Hai semua. Ada tak kat sini peminat kuih talam? Dan juga peminat jagung? Kalau ada, tutorial kali ni special untuk anda. Umi akan kongsikan resipi talam jagung manis berlemak. Kuih ni kelihatan cantik dan menyelerakan bila dipotong dengan kemas dan licin. Bagi Umi, kriteria kuih talam yang sedap haruslah ngam berasa lemak manisnya dan lembut tekstur kuih. Dalam tutorial ni, Umi telah pun share pelbagai tips serta teknik yang sangat berkesan dalam menghasilkan kuih talam yang anti gagal. Walaupun pertama kali cuba buat, dah terus jadi ni. Tutorial kali ni lebih simple, terutama part nak dapatkan permukaan kuih yang licin dan flawless tu. Tak perlulah kejap-kejap lap tudung pengukus. Umi ada trik yang terbaru. Kalau anda nak tahu, jom ikut Umi ke dapur. Jangan di skip video ni tau, kerana setiap 1 minit tu akan ada je poin-poin penting yang telah pun Umi highlightkan. Sebelum mula menalam ni, Umi nak sharekan serba sedikit tentang jenis-jenis tepung dan juga gula yang akan Umi gunakan untuk buat talam jagung ni. Sebab bagi Umi, bahan-bahan ni pun memainkan peranan yang agak penting bagi mendapatkan hasil talam yang menjadi elok dan cantik. Tepung yang paling penting dalam membuat talam jagung ni adalah tepung beras. Di sini Umi gunakan cap teratai. Boleh nampak tu kan, di bahagian atas tu ada gambar cap teratai. Boleh dapatkan di mana-mana pasar raya atau di kedai ada dijual. Seterusnya, tepung gandum. Tepung gandum ni Umi gunakan cap sawo. Kerana ada yang cakap bila guna cap yang satu ni kuihnya menjadi elok. Alhamdulillah memang menjadi. Untuk gula, setelah Umi study sedikit, ramai yang mengatakan bila guna gula perai ni, kuih talam mereka menjadi elok je. Anda boleh dapatkan di mana-mana pasar raya ada dijual. Seterusnya, tepung ubi kayu cap kapal ABC. Yang ini senang didapati di mana-mana pasar raya atau kedai ada dijual. Untuk buat talam jagung ni, pastikan anda tak tersalah beli ya. Beli jagung manis ala krim. Yang jenis creamy style ni, bukan yang jenis kernel. Sebab ada 2 jenis di pasar raya. Jadi jangan tersilap beli. Seterusnya, bagi penambah rasa dan pewarna, Umi gunakan cordial jagung double layer ni. Sebab double layer ni, jenama yang satu ni memang cordial dia sedap sangat-sangat dan berasa, serta dia punya cordial tu pekat dan warna dia cantik. Jadi Umi tak gunakan apa-apa pewarna pun. Sebelum mula menalam, pastikan anda persiapkan dahulu loyang. Di sini Umi gunakan loyang 10 x 10 x 2 inci. Yang terbaik dan yang paling sesuai sebenarnya guna 10 x 10 x 1.5. Tapi disebabkan Umi tak ada ketinggian 1.5 tu, Umi gunakan ketinggian 2 cm ni pun okey, boleh je. Pastikan kita oliskan dahulu dengan sedikit sahaja minyak di bahagian dasar dan tepi penjuru loyang tersebut sebelum kita alas dengan plastik talam. Untuk plastik talam ni pula, pastikan anda beli saiz yang agak besar sedikit dari loyang tu. Macam ni Umi guna saiz 14 x 14 sebab loyang tu 10 x 10 kan. Jadi plastik talam tu kena besar sikit supaya mudah nanti kita nak angkat keluar kuih lepas siap dikukus. Pastikan plastik talam tu diletakkan dengan kemas dan rata supaya bila kita kukus adunan kuih tu tak meleleh di bahagian bawah plastik. Kemudian di bahagian atas tu boleh sapukan dengan sedikit minyak supaya adunan kuih nanti tak melekat. Bila lepas siap dikukus mudah nak angkat kuih. Untuk sapuan minyak di bahagian atas plastik talam ni optional je. Kalau tak nak sapu pun boleh je. Okey, loyang dah siap. Nampak ni kita dah kemaskan loyang ni. Ketepikan dahulu. Jom kita buat lapisan bawah dahulu. Sediakan satu mangkuk besar. Satukan 250 gram tepung beras cap teratai. Kemudian tambahkan dengan 50 gram tepung ubi kayu. Kemudian masukkan 400 ml air biasa. Ni Umi gunakan air tapis. Masukkan 150 gram gula pasir perai. Kemudian tambahkan 400 ml santan pekat. Yang ini Umi gunakan santan pekat yang fresh.
Bagi membangkitkan rasa berlemak tu, tambahkan lebih kurang setengah sudu kecil garam. Biar lebih sikit pun tak apa. Barulah ngam berasa lemaknya tu. Kemudian gaul sebati. Umi gaul guna whisk je. Bagi semua bahan-bahan ni sebati dan larut. Umi suggest anda untuk gunakan santan segar yang fresh berbanding santan kotak kerana hasil kuih kita nanti lebih berlemak, rasanya lebih sedap dan yang paling bestnya kuih kita akan licin dan berkilat je lepas siap. Okey, adunan dah larut sepenuhnya, kemudian tapiskan supaya tekstur kuih kita lebih licin dan halus. Okey, part ni sangat-sangat penting, anda take note ya. Untuk lapisan bawah ni, kita kena masakkan sekejap atas api dapur. Api tu biar sederhana perlahan saja. Masak hinggalah adunan ni naik uap dan agak pekat sedikit. Sebab ramai yang salah faham. Ramai yang ingat masak hingga naik uap, dah boleh terus tutup api. Tu yang silap. Itulah punca kuih kita tak masak, lembek. Jadi kita kena masak hingga ia agak pekat sedikit, agak likat. Dan sentiasa kena gaul. Wajib kita gaul guna whisk supaya adunan tu tak berketul. Bila dah agak pekat sedikit ni, gaul tu biar laju sedikit sebab kita tak nak adunan tu dia berkerak kat bahagian bawah, berketul. Okey, boleh nampak tu kan, adunan dah agak pekat sedikit. Ni belum lagi ya, belum cukup masak lagi. Umi akan berhenti sekejap untuk Umi tambahkan. Bila dah pekat ni baru kita tambahkan dengan lebih kurang 5 ke 6 sudu besar jagung manis yang dalam tin tu. Jagung manis ni terpulang lah, kalau anda nak letak lebih pun boleh, nak letak kurang pun boleh je. Tapi pastikan adunan tu dah agak pekat sedikit, barulah ditambahkan dengan jagung manis tersebut. Kemudian sambung lagi kita gaul hinggalah adunan tu dia terasa berat tau. Dia lebih pekat dan terasa berat tapi tak terlalu pekat sangat. Anda kena tengok ni, kena take note betul-betul part ni. Jangan terlalu pekat sangat dan terlalu cair sangat. Ni Umi tambahkan lagi 1 sudu besar. Jadi jagung manis tu lebih kurang dalam 6 sudu besar Umi masukkan. Penting ya untuk kita masakkan hingga agak pekat sedikit gini supaya proses untuk kita mengukus nanti ia tak lama sangat, menjimatkan masa lah. Jadi tak perlu kita kukus lama sangat untuk kuih ni siap kukus. Sebab kita dah masakkan sekejap adunan tepung ni di atas kuali kan. Okey, lebih kurang ginilah. Adunan pun dah nampak pekat sedikit tu kan, dia macam dadih gitu tau, nampak tu. Bila kita tuang dalam loyang, kepekatannya tu anda boleh nampak kan. Dia macam dadih yang agak macam likat sedikit gitu. Inilah insyaAllah kalau dah macam ni, dia punya tekstur akan menjadi elok nanti bila kita kukus. Masukkan dalam loyang untuk kita kukuskan bahagian bawah ni. Kalau ada bubble udara ke apa tu, kita boleh letupkan guna spatula. Sebelum mula mengukus lapisan bawah ni, pastikan air kukusan dah betul-betul mendidih dan air kukusan tu mencukupi. Berada di paras maksimum, paling atas lah, paling tinggi. Airnya banyak, cukup dan dah menggelegak, barulah kita masukkan adunan kuih dan Umi akan kukus lapisan pertama ni lebih kurang 25 minit. Dan tengok tu Umi letakkan loyang di bahagian atas tu. Sebab apa? Untuk elakkan wap air jatuh di permukaan kuih. InsyaAllah kalau kita gunakan loyang yang agak besar sikit ataupun loyang yang sama saiznya dengan loyang yang kita gunakan tu, wap air tu tak jatuh pun. Kalau jatuh pun adalah sikit-sikit je di permukaan kuih. Sementara tunggu lapisan bawah ni siap dikukus, waktu ni kita tak perlu dah nak tunggu depan pengukus untuk lap penutup pengukus tu setiap berapa minit. Jom kita buat lapisan yang atas. Dalam satu mangkuk besar, satukan 200 gram tepung gandum cap sawo. Kemudian tambah 50 gram tepung jagung, atau kalau anda nak ganti dengan tepung ubi kayu pun boleh juga. Masukkan 200 gram gula pasir. Kemudian tambah 800 ml santan pekat yang fresh. Ni yang lapisan atas Umi guna 100% santan. Kemudian masukkan 2 biji telur grade A. Kalau anda guna grade B, boleh letak 3 biji. Bagi membangkitkan rasa lemak, macam biasalah kena tambahkan dengan setengah sudu kecil garam. Bagi naik lagi berasa lemak kuih tu.
Kemudian untuk memberi perisa pada lapisan atas ni, Umi tambahkan dengan 2 sudu besar cordial jagung double layer ni. Umi dah tak tambah pewarna lagi dah sebab cordial ni warna dia dah pekat dan menarik dah. Tak perlu tambah pewarna pun tak apa. Okey, satukan ke semua bahan-bahan ni, gaul bagi sebati dan tepung tu tak berketul. Untuk lapisan atas ni terpulang ya, macam tadi Umi gunakan kesemuanya santan pekat yang fresh. Kalau anda nak gunakan half-half pun boleh. Contoh 400 ml santan pekat dan 400 ml lagi gunakan air biasa pun boleh je. Terutama untuk anda yang berniaga tu. Ni sajalah Umi nak bagi bertambah rasa lemak tu kan. Jadi Umi gunakan kesemuanya santan pekat. Jadi untuk talam jagung yang berukuran 10 inci ni, Umi menggunakan 2 biji kelapa parut fresh. Perah, dapatkan santan pekat. Santan tu biar pekat sedikit. Okey, adunan lapisan atas dah nampak sebati tu, tapiskan juga. Kiranya lapisan bawah dan atas ni wajib ditapis sebelum kita nak mula masak. Sebab takut ada berketul-ketul lagi kan. Nampak tu tepung yang berketul tu kita tak nak. Jadi wajib ditapis dahulu. Dah siap ditapis, kemudian buka api sederhana besar sahaja. Api tak perlu kuat sangat sebab kita tak nak adunan ni cepat berketul. Sebab kita dah masukkan tepung gandum dan tepung jagung tadi kan. Jadi api tu biasa sederhana perlahan dan sentiasa kena kacau. Okey, adunan pun dah mula nak memekat tu. Dia belum pekat sepenuhnya tapi dah agak berat sedikit kan. Dah berasa gitu. Dan di whisk tu pun nampak agak berketul kan. Sikit kita dah boleh masukkan jagung manis. Belah atas ni pun Umi masukkan juga jagung manis. Bagi berasa lah layer atas dan bawah tu rasa jagung. Umi masukkan lebih kurang dalam 4 sudu besar untuk bahagian atas ni. Okey, sambung je masak hinggalah adunan ni naik wap dan agak pekat sedikit. Kiranya untuk lapisan bawah dan lapisan atas ni wajib kita masak hinggalah naik wap dan adunan tu biar likat sedikit. Pekat macam dadih gitu. Dadih yang biasa kita buat adunan nona manis tu kan. Lebih kurang macam tu. Okey, adunan pun dah semakin terasa berat ni. Dah nampak pekat, likat gitu, boleh matikan api. Jom tengok. Lapisan bawah ni dah siap dikukus. Boleh buka loyang bahagian belah atas yang kita tutup tadi. Nampak tu. Umi akan goreskan dengan garfu bahagian belah bawah ni supaya bahagian atas dan bahagian bawah tu bercantum elok. Jadi kita kena goreskan, boleh guna garfu atau boleh guna pisau atau boleh guna lidi. Nak cocok-cocokkan sedikit pun boleh. Ni Umi goreskan guna garfu je. Tujuannya nak bagi lapisan belah atas dan bawah tu betul-betul melekat. Lepas kita goreskan guna garfu ni, pastikan lapisan ni kering sedikit. Biar permukaan atas tu nampak kering gitu kan. Barulah kita tuangkan lapisan atas. Barulah belah atas dengan belah bawah ni akan melekat elok. Pastikan belah bawah tadi lepas kita gores jangan basah. Biarkan kering seketika, baru kita masukkan lapisan yang belah atas ni. Nampak kan kelikatannya tu? Pekat gitu. Okey, belah atas ni pastikan kalau ada bubble-bubble tu kan, anda boleh pecahkan guna spatula ataupun tolak ke tepi, atau boleh pecahkan guna lidi sate. Bagi permukaan atas kuih kita nanti nampak licin, flawless je. Kemudian Umi akan sambung kukus lagi. Tutup loyang di bahagian atas tu sebab tak nak wap air jatuh di permukaan kuih. Kemudian Umi akan kukus untuk lapisan yang atas ni pun sama selama 25 minit. Disebabkan Umi guna pengukus elektrik, bahagian penutup kukusan tu ada lubang, jadi Umi balutkan dengan kain sebab nak bagi wap-wap tu semua terperangkap di bahagian dalam je. Tak ada yang terkeluar supaya kuih kita masak dengan sempurna. Seterusnya, ni pun antara tips yang sangat-sangat penting. Sepanjang tempoh pengukusan ni, pastikan anda kena cek air. Air kukusan tu sentiasa kena mencukupi. Kalau dah separuh, anda kena top up dengan air panas. Dan jika guna api dapur, top up dengan air panas yang mendidih.
Boleh nampak kan kat situ betapa pentingnya paras air tu kena sentiasa mencukupi untuk memastikan kuih kita ni masak sempurna dan tak lembek. Sebab ramai yang komplain cakap kuih mereka lembek, tak masak. Ni salah satu punca yang mereka tak perasan. Setelah 25 minit ni Umi kukus, okey jom kita tengok hasil kuih talam jagung ni. Buka loyang tu, nampak uap air yang jatuh pun tak terlalu banyak ya bila kita tutup dengan loyang di bahagian atas. Agak basah sikit tu tak apa. Buka je, terus kukus lebih kurang 5 minit, jangan tutup api lagi. Bagi permukaan atas ni betul-betul kering sepenuhnya. Lebih kurang macam ni lah. Bila dah kering, nampak tu permukaan atas kuih tu nampak flawless, licin sangat kan? Okey, kuih dah siap kukus ni, pastikan kuih dah betul-betul sejuk. Anda kena tunggu lebih kurang 3 ke 5 jam. Pastikan kuih ni betul-betul sejuk sepenuhnya. Barulah kita mula potong supaya dapat pemotongan yang cantik. Itulah tipsnya. Tipsnya, kena pastikan kuih tu betul-betul sejuk. Sejuk sepenuhnya ya, bukan suam-suam, tapi kena betul-betul sejuk. Untuk pemotongan kuih-kuih talam ni, pastikan anda guna pisau plastik supaya dapat pemotongan yang kemas dan cantik. Dan ni Umi gunakan pembaris talam untuk dapatkan ukuran saiz pemotongan kuih yang sama besar. Untuk pisau plastik dan juga pembaris talam tu, anda boleh je beli di kedai bakery, ada dijual, ataupun di Shopee pun ada dijual. Macam mana? Nampak menarik kan? Siap dah talam jagung by Umi. Semoga setiap tips, teknik serta trik yang telah Umi ajarkan sedikit sebanyak membantu anda di luar sana yang mungkin baru pertama kali nak mencuba, atau mereka yang pernah mencuba tapi gagal, talam anda lembek ke, kurang masak ke apa. Anda boleh cuba apply teknik, tips yang telah Umi berikan. InsyaAllah sedikit sebanyak Umi harap dapat membantu. Okey, sekian sahaja dalam tutorial kali ini. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Athiah Atif Kitchen. Jadi jangan lupa subscribe, like, share dan tekan bel pertama untuk dapatkan notification video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.